A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentangan ini ialah pembentangan asbab nuzul, iaitu ayat yang saya dapat ialah ayat 9 dan 10. Ayat 9 berbunyi, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ringkasan apa yang saya dapat daripada ayat ini ialah saya ingin menerangkan bahawa ringkasan ayat 9 ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada hamba-Nya bagaimana untuk melakukan perbuatan puasa yang sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbezaan antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Selain itu, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i keluar dari Sahlun bin Sa'ad. Beliau berkata, sebab diturunkan ayat ini adalah menyifatkan bahawa jika lelaki ingin berpuasa, salah seorang daripada mereka berada antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar. Ia makan sampai penglihatannya menjadi jelas baginya, sehingga Tuhan menurunkan setelah hari fajar sehingga mereka tahu bahawa iaitu berarti malam dan siang. Di samping itu, mufassir bersepakat membuat kajian tentang sebab ayat yang diturunkan kepada mereka. At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi dan Ibnu Kathir dan Ibnu Ashur. Di sini ia meningkatkan amaran bahawa mufassir dan muhaddis apabila mereka membekalkannya hadis Sahil bin Sa'ad berkata bersamanya hadis Uday bin Hatim radhiyallahu anhu, di mana berkata diturunkan ayat ini umpama diikatkan satu ikatan kepala hitam dan ikatan kepala putih, iaitu siang dan malam. Jadi saya meletakkan mereka di bawah bantal saya. Jadi saya melihat malam dan ia tidak jelas kepada saya, kata Sahil bin Sa'ad. Jadi saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saya menyebutnya kepadanya dan berkata, ini adalah kegelapan malam dan keputihan hari. Akhir kata, pada ayat ini juga mufassir bersepakat bahawa maksud pada zahirnya adalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 10 berbunyi, yas'alunaka 'anillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Penjelasan daripada ayat ini pula, saya meringkaskan bahawa ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan berkenaan urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji. Dan bukanlah perkara kebajikan dan memasuki rumahnya melalui bahagian belakang merupakan perbuatan orang yang bertakwa. Selain itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atas kewiwabaan Al-Bara' radhiyallahu anhu. Dia berkata ayat ini diturunkan kepada kita. Jika jemaah datang ketika mereka datang dan mereka datang, mereka tidak masuk ke pintu rumah mereka. Tetapi dari penampilannya, seorang lelaki datang dari Ansar dan memasuki pintunya, diturunkan seolah dia melintasi itu dan turun. Maka diturunkan ayat ini. Penjelasan yang lain daripada ayat 10 ini, Uday radhiyallahu anhu berkata, apabila kan diturunkan ayat ini tidak bermakna dia menyaksikan wahyu ayat tentang Rasulullah. Dan akhir sekali Al-Qurtubi berkata, jika para jemaah Ansar melakukan haji dan dikembalikan
mereka tidak masuk dari pintu rumah mereka, maka jika mereka memenuhi syarat untuk haji atau umrah secara sah, diwajibkan untuk tidak menghalang dari syurga dan dengan penghalang. Dan jika lelaki itu keluar dari mereka selepas itu, ia setelah dilarang dari rumahnya. Bilik untuk bumbung rumah adalah untuk menghalangnya dari syurga, sehingga dia mengendus belakang di rumahnya di dinding, kemudian bangun di kamarnya, memerintahkan keperluannya, dan dia keluar dari rumahnya sehingga mereka melihatnya dari pertapa dan kebenaran, kerana mereka percaya hal-hal sebagai pertapa, dan dia menjawab mereka di dalamnya. Dan Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan bahawa kebenaran itu mematuhi perintahnya. Sekian, wassalam daripada saya.